Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil para alim ulama, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat, abang-abang, bapak-bapak, kakak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya yang tidak terhingga, Allah masih lagi memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Pagi tadi, malam tadi kita dimatikan sementara. Allah memegang ruh kita tu. Jadi pagi-pagi ini tadi kita diberikan oleh Allah SWT, dikurniakan oleh Allah SWT kekuatan untuk apa? Untuk nak celak mata. Maka kita diberikan oleh Allah rezeki. Tu rezeki tu. Rezeki ni bukan bentuk duitnya. Maka kita pun lafazlah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Syukur kita tu. Alhamdulillah tu tanda syukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kamu syukur, aku tambah nikmat, kamu kufur, azab aku amat pedih. Sebagai mukadimah tuan, kita nak kongsi. Dulu tahun 1991 ada kita dengar satu wawasan 2020. Maka kita pun sampai juga tu, alhamdulillah sampai kita 2020. Kita ingat kot kita berada dalam satu tahap kemajuan yang cukup tinggi lah. Apa-apanya dah. Kita dilanda dengan pandemik, sesuatu wabak yang manusia tak pernah terfikir pun. Yang ini apa? COVID-19. Orang kampung saya kata COVID-19. Tuan-tuan kata 19, kata 19. Kan? Siapa pun tak pernah duga. Ini kerja Allah Ta'ala. Allah nak cerita apa tuan-tuan kat kita? Allah kata akulah. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah kata aku yang mengetahui yang ghaib-ghaib ni. Itu sebab yang kitab yang namanya Al-Quran yang kita baca tu, kita melalui ayat kalimah yang kata alif lam mim, alif lam ra ta sin mim, apa semua tu. Kenapa dimulakan dengan kalimah-kalimah yang sedemikian di awal surah-surah? Allah nak tunjuk bahwasanya ni Syekh, yang ni aku saja yang tahu, hangpa tak tahu pun. Kan alif lam mim siapa tahu? Allah kata aku saja yang tahu. Allah nak tunjuk maha besar, maha mengetahuinya dia. Kan? Sebab apa? Manusia ni walaupun dia sebijak mana pun, Allah kurniakan dia akal. Hebatnya manusia ni sebab Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni hebat dia sebab ada akal. Kan? Sebelum Allah cipta alam ni, sebelum Allah cipta macam-macam, sebelum Allah mencipta siang, terang dan gelap, kan? Allah cipta dulu yang namanya kalam tu. Allah dah catat dah. Khususnya manusia kita ni, manusia yang tak tahulah berapa bilion dah bilangan dia. Setiap satu daripada manusia tu Allah dah set dulu dah. Nama-nama semua ada. Abdul Rahman dia hidup daripada day one sampailah dia mati, macam mana semua Allah tahu. Allah yang dah susun. Kita ni hidup di atas takdir yang Allah dah buat dah. Dah atur untuk kita. Jadi Allah nak cerita apa? Tugas hang cari aku je. Hang kena kenal aku. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal aku. Sebelum hang nak balik ni, hang kena kenal aku. Balik mana? Bukan nak balik rumah sat lagi, tujuh suku lagi. No, kita nak mati ni. Semua kita mati.
Cara tak langsung tuan-tuan, dalam sebulan 2 ni kita tengok ramai di antara sahabat-sahabat kita yang kita kenal rapat mati lah. Di tempat saya tu kan, selang seminggu mati, selang minggu mati, seorang mati, 2 orang mati. Lama-lama pupus orang Bukit Naga tu kan, asyik mati lah. Mati tu pula bukan kata sakit dulu dah. Tak sakit pun mati. Kok tua pun mati, muda pun mati. Kok muda mati, kanak-kanak pun mati. Allah kata hak mati tu aku je. Mati ni dia tidak menentukan sakit ke, tua ke, kan tu. Sampai ajal dia mati. Jadi sebelum mati tu kita ni, sebelum mati ni kita ni, Allah kata hang besok nak tutup mata yang akhir tu. Kan, kenal-kenal lah aku. Sebutlah nama aku sikit. Macam mana kita nak sebut tu? Kan semua saraf ni kondem habis dah, putus habis dah. Saraf. Hati yang ingat Allah. Kan ala bizikrillah tatma'innul qulub, Allah ada. Hati yang ingat aku tenang dia. Kan. Masa itulah kita gunakan kita punya last punya result tu. La ilaha illallah. Macam mana nak kenal Allah? Kita ni, manusia ni sebenarnya dia kenal dah. Tetapi dia tak tahu yang dia tak tahu yang dia tahu. Dia tak tahu, dia tak sedar bahawasanya dia dah kenal dah. Cuma dia tak boleh nak terjemah kenal tu macam mana. Itu kena duduk dalam majlis ilmu. Baru dah ada orang cakap, oh kenalnya macam ni. Tuan-tuan, manusia ni tak ada satu seorang pun yang boleh kata apa, dia tak tahu, dia tahu. Kok dia nak kata, kenapa orang tu tak semayang, kenapa orang tu kafir, kenapa? Sedangkan Allah kata apa? Akal tu. Akal tu lah hidayah. Allah bagi semua manusia akal. Tak kira lah hang bangsa apa, tak kira lah hang sama ada hang Muslim ataupun bukan non-Muslim. Akal tu hidayah. Kalau kau tak guna akal yang sempurna, macam mana kau nak duduk dalam dunia ni? Kau nak menjalankan kehidupan hari-hari, guna akal. Akal tu lah hidayah. Tak cukup dengan tu, Allah bagi lagi sami' wal basar. Pendengaran, penglihatannya, kenal kan. Tapi untungnya tuan-tuan, Allahu Akbar. Untungnya kita ni, kita tak pernah minta. Tak pernah minta. Pernahkah kita minta, ya Allah lahirkanlah aku jadi seorang Islam? Tak pernah minta. Lahirkanlah aku sebagai orang beriman? Tak pernah minta. Lahirkanlah aku sebagai orang Melayu. Kan? Di Nusantara ni dia sinonim dah. Asal Melayu Islam, asal Islam Melayu. Sebab itu dulu orang tua-tua dulu, kalau orang yang bukan Islam masuk Islam, dia kata masuk Melayu. Kan? Dia ingat Islam tu is belong to Melayu, no? Okey. COVID-19 ni, what is the lesson to be learned? Apa pengajaran yang kita nak ambil? Allah nak cerita tuan-tuan, sesuatu yang Allah bagi ujian ni, buatlah. This is the opportunity. Inilah peluang. Allah kata. Satu, kita tak tahu. Selepas wawasan 2020 tidak berjaya, ada lagi satu wawasan 2025 lah. Tak tahu nak jadi apa. Kan? Dia datang tuan-tuan, ujian ini yang nama pandemik ni, kan? Yang kata wabak ni. Siapa yang mati ketika mana dalam wabak ni, dia mati syahid. Dia ada hadis Nabi tu. Kan? Jadi bila datangnya wabak COVID-19 ini, kan kita tengok. Kan Allahu Akbar. Orang membentak, tak boleh sembahyang kat surau, tak boleh sembahyang kat masjid. Tak boleh berjemaah ni, tak boleh berjemaah tu. Komplain merata. Kan? Tapi bila diberi peluang buka, tak datang juga dia. Yang komplain tu tadi. Jadi Allah SWT sentiasa memberi ruang, sentiasa memberi hidayah supaya kita kenal dia. Alhamdulillah kita di antara golongan-golongan yang kenal Allah. Kalau tak kenal kita tak datang. Kan? Hanya sekadar dengan lafaz azan itu kita dah jadi gemetar dah. Ya ayyuhallazina amanu, Allah kata apa? Wahai orang beriman, apabila kamu mendengar kalimat Allah, gemetar hidup kamu, gemetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datanglah. Masa ya Allah, cuk.
Jadi ada di kalangan kita yang ketika mana dalam suasana macam ni, dia berasa inilah peluang terakhir. Kut-kut kan, aku nak mati dalam iman ni, kan, nak mengelak. Kita tak tahu kan macam mana penyakit ni boleh datang. Kita pun tak nampak kuman. Yang tahu, yang nampak Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah nak uji kita, kan, buat amal ibadat. Jadi kalau ini satu titik permulaannya, ni kaedah-kaedah yang Allah nak buat. Tuan-tuan, ini nama ujian. Sebelum berlakunya kiamat, kiamat pasti berlaku. Yang kita nak kongsi ni, edisi istimewa kiamat hampir tiba. Ini dah nak tiba dah. Jadi walaupun masa kiamat, masa kehancuran alam ini nanti, Allah tak izinkan kita ni, orang mukmin, orang yang beriman ni, berada ketika itu. Allah akan matikan kita semua lah. Kan? Hadis Nabi kata apa? Ketika mana kehancuran alam ini, kiamat tu berlaku, kan? Dengan tiupan sangkakala, Allah matikan dulu orang beriman. Sampai hatta kata Nabi, kira mana iman dia sebesar zarah dalam hati dia tu, pun Allah matikan dia dulu. Itulah lah macam tuan-tuan ni, iman tak usah cerita lah tuan-tuan ni, iman penuh. Oh, iman penuh di dada, lagilah cepat mati. Kan? Tu. Sebab kita yakin bahawasanya ni, tuan-tuan bayang tengok timah panas yang menitik. Langit ni satu ketika meletup, 7 layer, 7 lapis langit ni meletup. Menjadi cair tu, cair yang panas tu. Macam hujan tu jatuh. Bayang kalau kita ada masa tu. Tapi kita tak ada. Yang ada ketika itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah kufur ni lah yang Allah curuk marah. Siapa yang Allah, tuan-tuan? Islam ni kita tak minta pun. Islam ni hak Allah. Kalau kita ikut tafsir manusia lah. Kan? Kita sebagai seorang bapa, kita pun bagus lah bela-bela, tiba-tiba anak kita kata apa? Bapa ni kurang ajar. Apa kita pasal? Itu baru kalimah tu. Ini Allah kata apa? Aku dah bagi hang Islam, hang sibuk-sibuk nak murtad tak? Dengan sedikit tekanan, dengan sikit hujan, anak murtad. Allahu Akbar. Tu kalau mati sebelum bertaubat tu, Allah azab dia maksimum. Allah tak zalim sebenarnya, tuan-tuan. Allah ni maha pemurah dan maha penyayang. Yang kita duk baca tu Ar-Rahman Ar-Rahim 17 kali dalam solat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayangnya Allah ni, kalimah penyayang di sudut Allah ni yang kata Rahim tu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Kenapa Rahim? Bila kita sebut Rahim ni, Allah kata apa? Ada satu makhluk yang namanya manusia di kalangan ibu-ibu ni, wanita. Allah kata siapa zalim ibu, aku hantam dia. Kenapa ibu dulu disebut dalam Islam? Tapi dalam lagu disebut ayah dulu. Ayah dan ibu. Tu kan. Dalam Islam dia sebut ibu. Sebab apa ibu? Kenapa ibu ni Allah tak bagi kita zalim dia? Di dalam perut ibu tu ada rahim. Rahim ni apa? Sayang tu. Sayang ni apa? Rasa empathy. Kan? Sayang ni tuan-tuan satu perkara yang tak minta pun orang bagi. Contoh kita sayang seorang, dululah masa muda-muda, kita sayang, kasih kita kan. Kita sayang. Dia minta tak gelang, dia tak minta. Kita bagi dia sebab kita sayang dia. Sama lah Allah tuan-tuan. Sayangnya Allah itu, Allah tak pernah, kita tak pernah minta Allah bagi. Apa dia? Ni udara ni, kita pernah minta? Tak pernah. Allah bagi juga. Tu sayangnya Allah. Melimpahi segala-galanya. Bukan kata kat dunia ni saja. Sampai di akhirat. Sampai di padang mahsyar. Sampailah dalam syurga. Ending dia. Sayang Allah. Tu. Jadi sebab itu, ibu ni, kalau kita buat zalim kat dia, memang Allah kata, tak tunggu mati. Belum mati lagi aku dah balas. Sayang ibu tu. Ibu kita pernah ke kata kita, anak ni, kita tak minta masak pun dia masak. Dia tahu anak dia lapar. Sayang ibu. Tu yang kata sayang Allah. Allah ni meliputi segala-galanya. Sayangnya, Masya Allah. Allah sayang kita.
Dalam banyak gerombolan-gerombolan roh dulu, ketika mana Allah mengambil penyaksian. Kita berapa kali kita bersaksikan Tuhan itu adalah Allah. Kita sendiri mengaku, manusia semua mengaku, Engkaulah Tuhan kami. Kan? Allah kata apa? Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah kata apa? Alastu bi rabbikum. Allah tanya semua manusia. Allah nak tunjuk bahawasanya aku ni adil. Aku tanya semua. Dan hampa juga mengaku, aku ni Tuhan. Qalu bala syahid. Engkau lah Tuhan. Mengaku dah. And yet at the end of the day hampa kufur kepada dia. Salah Allah kah? Azab dia? Allah tak salah. Allah ni maha adil dah. Kan dia buat manusia tu adil dah. Dia buat ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang kiri, ada yang kanan. Adil tu. Perempuan pakai tudung, lelaki pakai songkok. Adil. Ilham tu. Kan? Kita nak kata Allah, Allah zalim lah. Oh ya Allah. Kan? Siapa kita ni? Di sisi Allah kita ni, manusia ni, tak ada nilai dah. Nilai manusia ni macam sebelah sayap nyamuk. Tu aja manusia. So we got nothing. We have nothing. Tak ada apa. Kalau Allah klik sikit, habis kita. Dah semua yang Allah punya. Kita nak kata apa? Dia kaya pun sebab Allah. Rezeki tu daripada Allah. Rezeki dia sihat, dia boleh kerja, dapat rezeki. Allah punya juga. Allah yang bagi dia sihat. Allah yang bagi dia kekuatan. Jadi macam mana kita nak kata, akulah yang buat ni, akulah ni. Semua mengakukan. Itu yang jadi sombong tu. Punya sayangnya Allah dekat kita ni. Walaupun kita tidak beriman ke, walau dia kufur ke, rezeki tetap Allah bagi. Punya adil. Allah nak bagi lagi satu keadilan kepada manusia, Allah buat siang dan malam. Kenapa ada siang dan malam? Why must be there a day and night? Allah kata siang hang kerja teruk letih dah. Malam hang rehat. Malam ni lah satu time di mana untuk nak heal satu sakit, malam lah. Terrehat. Tu di waktu malam. Bayangkan kalau Allah buat siang kerja semua. Bila penyakit tu nak sembuh? Allahu Akbar. Ni satu program yang Allah cipta, manusia tak boleh nak buat. Sehandal-handal, sebejat-bejat Stephen Hawking tu, yang cacat tu, yang fizik, dia punya apa? Ilmu fizik dia cukup hebat tu. Tak sampai dia nak fikir Tuhan. Tak sampai. Dia tak terfikir pun. Kita ni tak ada lah sampai level dia. Tapi Allah pilih kita bagi senang berfikir. Senang nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap lagi ni terang, ni tadi gelap terang. Kita tengok-tengok kita tahu dah. Semua kuasa Allah. Bila terang, berhentilah kuliah subuh, apa lagi? Tunggu apa lagi? Jangan lama-lama sangat. Ni belum terang lagi lah. Dia model dia macam tu je. Kan? Allahu Akbar. Nak cerita hak Allah ni. Azan tu saja Allah kata apa? Kenal dah. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan kita sendiri menafikan La ilaha illallah. Menafikan tiada Tuhan. Allah yang Maha Besar. Tiada Tuhan yang Maha Besar tadi. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita menafikan. Itu sebab tuan-tuan, siapa yang beriman ni, siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diri dia ingat Allah, cukup beruntung. Kan? Dan Nabi pula selit itu, Nabi kata apa? Solat ila solat. Kan? Kita mati di pertengahan. In between solat tu, mati beriman kita. Mati syahid. Kan? Mana nak cari? Inna solata lizikri. Siapa yang solat, ingat Allah. Tu Allah punya bagi modal dekat kita untuk nak bagi ingat dia, solat lah. Dia jemput Nabi Muhammad SAW, specially invited. Naik ke Sidratul Muntaha tu, naik atas lagi. Tu. Bukanlah pergi jumpa Allah, tuan. Allah, dia laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk ni dan tidak bertempat. Kan? Jadi banyaklah perbahasan setiap kali Isra wal Mi'raj, banyaklah perbahasan sama ada Nabi jumpa Allah kan, Nabi tengok Allah kan. Tu.
Kan? Allah dah kata dah, aku bukan macam makhluk. Aku tidak sama dengan makhluk. Itu yang kata almarhum tunggu saya dulu, Datuk Ishak Baru, dia kata Isra wal Mi'raj ni jangan kita tafsir pakai akal, tak sampai dah. Kan? Tafsir dengan iman sampai. Hadam ya tuan-tuan. Islam ni ada yang kita kena guna akal. Yang Allah bagi Islam dekat kita ni, ada yang kita kena guna akal dan ada yang kita tak payah guna. Hadam aja. Kalau kita bincang, Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Kita pun kata, aku ni dicipta oleh Allah SWT, alam dicipta oleh Allah. Sesuatu yang ada dalam alam ni, ada pencipta dia. Maka orang yang smart sikit dia kata apa? Habis Allah ni siapa cipta? Habis gelong. Kan? Tak sampai dalam kita nak fikir, tak sampai. Hak Nabi, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha tu pun kita tak boleh nak sampai. Akal yang Allah buat yang kita kata sempurna sangat ni. Kan? Allah kata hang level tu, ada level saja hang boleh pergi. Lepas pada tu tak boleh sampai dah. Tak boleh kita nak fikir. Nabi ni pergi jasad dan tubuh, jasad dan ruh. Subhanallazi asra bi abdi. Bukan bi ruh, bi abdi. Tu pun kita tak sampai dah. Maka calculation dia dalam fizik lah. Time, apa tu, time plus acceleration, apa semua tu, light, Allahu Akbar. Tu. Tapi Nabi pergi tak? Nabi catat. Yang kata Nabi tu. Kan? Maka orang petikai pula. Kenapa Nabi Muhammad SAW ni ummi pula dah. Petikai lagi. Islam ni jangan duk petikai sangat. Allah tak payah petikai. Kan? Memang Nabi Muhammad SAW dia memang ummi. Ummi ni dia ada dua makna. Satu ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Satu lagi ummi. Ummi ni apa? Induk. Macam mak. Mak segala-gala dia tahu. Nabi Muhammad SAW ni induk segala ilmu ni. Tak perlulah dia nak tahu. Nak menulis tak perlulah. Tu Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Allah kata melalui Muhammad tu lah hang akan kenal aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawanya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kita duk sembah. Siapa dia? Allah yang macam mana? Allah kata hang pergilah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada diri Muhammad tu hang kan kenal aku, kata Allah. Sifat yang ada, akhlak yang ada pada Muhammad tu, itulah aku. Tu tak tuan? Tengok akhlak Muhammad. Jadi kita bawa siapa? Yang kita ada sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad mana yang kita bawa? Muhammad yang akhlak tu, kita bawa akhlak Muhammad. Kalau kita ni semua bawa akhlak Muhammad, aman dah dunia ni. Macam mana Nabi Muhammad SAW tak pernah dengki Allahu Akbar tu. Peribadi yang macam tu. Allah kata, itulah aku. Hang kenal aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata. Tapi tak, kita baca-baca tu buat ayat pengasih pula tu yang kita tu. Pening lah. Tu. Nak kenal Allah, mulut, lidah ni kena pelihara. Kontrol dia. Sebab apa Nabi kata yang banyak menjerumuskan manusia dalam neraka ni lidah. Tu Allah buat lidah. Mulut ni. Bercakap saja kita. Pantang tengok cakap. Tak di mana cakap? Di majlis walimah tu urus. Bercakap. Dia kata, Syekh kau tengok tu, pengantin lelaki tu. Buta ke apa perempuan tu? Buta pula dia kata. Tak padan dia. Kau tengok pasangan tu Allah. Bukan pinang dibelah dua. Pinang dibelah dengan chainsaw. Serabai. Ya. Mulut ni cakap. Nak kena. Itu sebab kita tengok ulama-ulama duduk dalam masjid ni. Duk ingat Allah. Tak mau pandang lah. Kurang pandang dunia ni. Itu sebab Allah buat kita sampai satu stage. Perjalanan kita daripada day one kita hidup sampailah satu peringkat. Yang mana satu peringkat lagi kita akan rasa apa? Tu. Cukup-cukup lah kita kata cukup-cukup lah. Sampai satu ketika kita pun ingat Allah nak cari jalan dah nak menuju tu. Siapa yang buat tu semua?
Siapa yang bagi ilham itu? Allah Ta'ala. Ada orang yang umur 70 tahun pun duduk tak duhala lagi, ada? Umur dekat Allah patut dah duduk dalam masjid, tak duduk lagi. Kisah dunia, hal dunia lagi. Kisah. Bila Allah tak bagi dia laluan Nabi. Bukan Allah tak sayang dia, Allah sayang dia. Allah bagi dia. Kadang-kadang dia dihimpit oleh alim-alim ulama, dia tak sedar juga. Itu peluang, Allah bagi kita peluang. Peluang kadang-kadang tak datang selalu, datang sekali-sekali. Itu sebab kalau kita lalu dekat tabung kan, dekat orang miskin kan, hati ni rasa, nak bagi duit lah, bagi lah. Seluk bagi. Jangan seluk kira pula. Tengok tu, baru bagi. Firasat yang baik tu. Siapa? Itu bisikan daripada malaikat. Dia dua. Satu malaikat, satu syaitan. Syaitan kita tak payah bagilah. Dia ni tipu lah. Lawan bagi. Sebab apa? Pahala sedekah ni lah. Kenapa orang yang ketika mana 7 second lagi sebelum dia roh dia keluar terus daripada jasad dia, 7 second lagi Allah buka hijab lah. Dia nampak dah apa yang dia buat dulu. Kenapa dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu? Ya Allah, boleh tak tangguhkan aku sedikit masa, bagi aku sedikit masa, sikit je. Sebab di ketika itulah baru Allah tunjuk betapa besar, betapa value-nya sedekah yang kita ada buat dulu. Masa tu lah. Masa ni tak nampak lagi, tuan-tuan. Ya. Maksud saya, kenapa dijadikan model tu? Dia dekat umat Islam, kita kata dunia ni memang miskin kan. Sedangkan kita lihat yang bukan benda tu memang kaya kan. Maksud saya tu kenapa Allah Ta'ala berikan model Rasulullah sebagai orang yang Islam. Dan sahabat dia pun, daripada kaya pun dia susah juga. Ya. Saya tu akhirnya dengan kemiskinan lah. Okay. Nabi Muhammad SAW sebenarnya tak miskin, kaya. Nabi Muhammad SAW kaya. Dan in fact Allah SWT pernah suruh malaikat offer daripada Allah, offer gunung nak jadi emas ataupun tidak. Nabi Muhammad SAW memegang perbendaharaan dunia. Nabi pegang at any time. Nabi tak boleh, tapi Nabi tak pilih. Nabi nak cerita, Allah nak tunjuk apa? Bahasanya manusia ni dia buat pilihan sendiri. Kita kena buat pilihan. Takdir daripada Allah. Takdir ni yang telah ditetapkan oleh Allah berubah dengan doa. Nabi Muhammad SAW membawa satu mission, satu misi daripada Allah SWT. So dia kena suit dengan demi time tu. Bayangkan tentang orang kaya ni, dia sibuk tak? Sibuk. Dalam pada itu pun Nabi diizinkan oleh Allah SWT kahwin sampai 9. Allah nak tunjuk apa? Nabi manage dia punya everyday life macam mana. Nak handle 9 isteri. Nabi bukan setakat pendakwah, dia Perdana Menteri, ketua. Dia juga bagi tazkirah, semua dia. Dan dia juga di mana berlaku sesuatu dia sampai. Contoh suri tauladan tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kaya. Allah bagi melimpah ruah. Sahabat-sahabat ni kekayaan mereka Allah suruh kita tengok macam mana mereka boleh generate kekayaan mereka. Cara macam mana? Contoh bahasa kasar dia, tipu orang ke macam ni? Tak. Osman bin Affan dengan gayanya, Abdul Rahman bin Auf dengan gayanya. Tu. Cara infak Sayyidina Abu Bakar, kita tengok macam mana.
Dia bagi semua. Miskin tak dia? Kaya juga. Sayyidina Umar. Itu contoh-contoh tu. Sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kan? Tu. Jadi bila dah jadi kaya, contohnya ni, Osman bin Affan ni. Kan? Tu model dah. Terjawab. Sampai tak? Kan? Okey. 2 minit lagi ada nak tanya. 2 minit lagi. Sebab dah cerah. Okay. Dia punya conclusion dia untuk kita menghadapi zaman-zaman akhir ni, akhir-akhir zaman ni, kan? Kita kena ada takwa, kan? Dan perpaduan. Islam ni janganlah duk berceramuk sangatlah. Tu. Nak dapat jiwa yang macam tu. Kan? Jiwa yang macam tu yang susah. Jadi kita kena selalu doa kepada Allah SWT. Kita direzekikan supaya kita espredikor, semangat setia kawan. Allahu Akbar. Kan? Itu sebab kita tengok orang Jepun. Itu sebab persentage Islam di Jepun tu kecil kan? Islam ni. Sebab jiwa mereka dididik cara-cara Islam lah. Sahabat saya pergi berdakwah kat sana. Dia kata, Syekh, aku nak cakap apa dekat mereka? Semua mereka lebih daripada kita. Kan? Sistem hidup ni. Jadi kita kena minta kepada Allah. Kita tak boleh minta ke siapa lah. Minta ke Allah. Untuk nak mend kita punya hati balik. Jadi lurus pada Allah SWT. Kita takut kan. Tengok orang mati banyak lah. Allah saja berdidik kita. Tengok orang mati depan kita, orang yang kita kenal, untuk nak bagi kita insaf. Alhamdulillah lah kita insaf. Tuan-tuan ni insaf dah. Saya tak kata dekat tuan-tuan, saya kata kat orang lain lah. Tuan-tuan ni memang insaf semua dah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu lah yang dapat kita kongsi kot untuk kali ini. Dah setahun dah cuti tu. Betul, betul nak cuti lepas ni. Ya. Yeah. Nabi Muhammad itu yang kita cerita tu kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, pemimpin-pemimpin yang ada kat dunia ni kita sendiri yang lantik dia kan, manusia lantik. Lagilah salah kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Allahu Akbar. Nabi Allah kata apa? Manusia biasa, tetapi spesialnya ada wahyu. Ada ketika-ketika di mana Nabi bukan Allah nak tunjuk kelemahan dah. Untuk kita ni kan, melalui hadis-hadis belajar daripada apa yang berlaku kepada Nabi. Macam mana Nabi counter balik. Kan? Nabi ni dah sempurna dah, Nabi Muhammad SAW. Kan? Kita buat imam macam mana pun, tu Nabi tu yang kata suri tauladan tu. Tu yang kita kata kita semua akhlak yang kita duk bawa akhlak Nabi tu sepatutnya. Tapi tak hadam lagi, tak telan kita dengan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Alhamdulillah kita hadam lah, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki mati di dalam kalimah la ilaha illallah. Saya rasa sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri nasana fil qus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulullah. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, tempatkanlah mereka bersama-sama ruh orang beriman di dalam kubur.
Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, hindarilah kami daripada wabak yang sedang melanda kami ini, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dan rezekikanlah kami mati dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, kau tingkatkanlah Islam, ya Allah. Kau menangkanlah Islam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.